Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid semua. Okey, Ustaz. Nama Ustaz, Ustaz Amin. Merupakan guru tauhid bagi tahun 3. Tiga antaranya untuk tahun ni Ustaz ajar 3 imtihan dan 3 tawakal lah untuk kelas tauhid tahun 3. Okey. Boleh nampak ya dekat buku teks ni? Okey. Untuk hari ni kita lebih kepada pengenalan lah antara tajuk-tajuk untuk tahun 3 berkaitan dengan apa? Beriman kepada Rasul. Okey, cuba kita tengok isi kandungan dia dulu. Okey ya. Okey. Sebelum kita Ustaz lupa pula. Sebelum kita memulakan pengajian, marilah sama-sama kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Semua masing-masing ada buku teks. Keluarkan buku teks masing-masing. Okey, kita tengok dekat isi kandungan. Dekat muka surat berapa? Okey ni. Dekat muka surat 1, sebelum 1. Ni dia. Saya nak masing-masing buka tajuk ni. Okey. Untuk pelajaran pertama, kita akan belajar berkaitan dengan tajuk beriman kepada Rasul. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Rasul. Siapa Rasul? Rasul yang seperti kita tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila mana kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, kita mesti ada jawapan dia sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab banyak kebaikan yang kita boleh dapat daripada kita selawat, kan? Bila jumpa apa? Bila ada orang sebut Nabi Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Banyak pahala kita dapat. Okey. Kita teruskan. Okey, dalam pelajaran yang pertama ini, kan? Okey, kita bermula dengan beriman kepada Rasul. Apakah isi kandungan? Apakah yang akan kita belajar berkaitan dengan tajuk beriman kepada Rasul? Kita akan belajar. Okey, tengok ni. Antaranya adalah pengertian yang pertama. Seterusnya kita akan belajar pasal hukum, dalil beriman kepada Rasul. Okey, untuk unit 1. Nampak ya semua? Apa dia tadi? Pengertian, hukum, dalil beriman kepada Rasul. Okey. Okey, nampak ya semuanya? Okey. Okey, seterusnya apa lagi yang ada dalam tajuk beriman kepada Rasul ni? Okey, tengok nombor 2 ni. Antaranya kita akan mempelajari juga pengertian Rasul dan perbezaan Nabi dan Rasul. Apa dia? Kita ulang balik. Kita akan untuk unit 2 kita akan belajar pengertian Rasul dan perbezaan antara Nabi dan Rasul. Okey. Nabi dan Rasul ada perbezaan, kan? Yang seperti kita tahu, Nabi ni ada kebiasaannya ada ramai. Rasul ni hanya terpilih berapa orang? 25 orang sahaja. Yang kita ada lagu tu, kan? Kita pernah hafal sebelum ni. Adam, Idris, itu adalah Rasul. Ingat ya? Ada perbezaan dari segi Nabi dan Rasul. Okey. Terusnya kita beralih kepada bawah ni. Okey. Coba. Okey. Terusnya apa yang kita akan belajar dalam pelajaran pertama ini? Kita akan juga belajar
Rasul ulul azmi. Okey, untuk hari ini Ustaz lebih kepada pengenalan lah. Berkaitan Ustaz akan menceritakan apa yang kamu akan belajar untuk tahu subjek tauhid tahun 3 tahun ini. Lebih kepada itulah. Nanti kita akan masuk tajuk pertama sikit-sikit. Ya. Okay, Rasul ulul azmi, mesti kamu tak pernah dengar kan ulul azmi kan. Okey, Rasul ulul azmi nanti kita akan belajar. Start lebih kepada pengenalan saja. Okey. Seterusnya kita juga akan belajar apa dia. Okey, pelajaran yang kedua apa dia? Yang belajar taat kepada Rasulullah. Seterusnya Nabi Muhammad sebagai Khatimul Anbiya. Seterusnya kita juga akan belajar tentang sifat Allah yang wajib dan mustahil. Lagi sekali, pelajaran keempat kita akan belajar sifat Allah yang wajib dan mustahil. Macam kita dah belajar sebelum ni kan, masa tahun 2 kan. Sebelum ni kita belajar sifat Allah masa tahun 2 apa? Qidam lawannya hudus. Itulah sifat Allah. Tapi untuk tahun 3 ni kita akan belajar sifat Allah yang lain pula. Okey. Kalau nak conteng buku teks, boleh conteng ya buku teks. Jangan risau sebab kamu beli. Dia lebih elok kalau kita conteng buku teks sebagai nota. Tak apa, jangan risau. Saya lagi suka kalau siapa yang conteng. Tapi jangan conteng comot-comot lah. Conteng sampai tak nampak. Kita conteng tu biar kita nampak tajuk apa yang sebab tu macam Ustaz ada gariskan, ada bulatkan yang sebelum ni. Ya. Tak apa. Okey. Okey, kita masuk tajuk yang pertama sekali. Apa dia? Buka muka surat ni. Ke surat 2. Okey. Okey. Ada dialog. Dialog apa dia? Apa? Okey, tajuk ni. Tajuk yang pertama kita akan masuk. Apa dia? Kita akan belajar pengertian hukum dan dalil beriman kepada Rasul. Jadi ada 3 benda lah kat sini. Apa dia yang pertama tadi? Pengertian hukum dan dalil beriman kepada Rasul. Apa dia? Ada 3 benda yang kita akan belajar kat situ ya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dialog yang pertama ni. Okey, kita tengok yang kotak warna merah ni. Apa yang dia cakap? Okey. Ahmad, apakah rukun iman yang keempat? Apa Ustaz ni tanya? Ahmad, apakah rukun iman yang keempat? Jadi apa yang Ahmad jawab? Okey. Okey, apa dia cakap? Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat ialah beriman kepada Rasul. Ni penting ni petakan. Sebab nanti apa? Ada soalan kan? Rukun keempat ialah apa? Jadi jawapan dia apa? Ni, beriman kepada Rasul. Faham ya? Rukun yang keberapa? Keempat. 1, 2, 3, 4. Sebab apa? Yang pertama rukun beriman apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada Tiap. Okey. Allah. Okey, boleh ya? Rukun beriman yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Okey. Seterusnya, apa soalan dia? Okey, cakap bagus Ahmad. Okey, kita baca balik. Lepas tu anak murid dia tanya kan, Ustaz, apakah erti beriman kepada Rasul? Dia tanya, apakah pengertian beriman kepada, apakah yang dimaksudkan beriman kepada Rasul? Okey, jadi Ustaz yang jawab. Okey,
Okey, apakah maksud dia beriman kepada Rasul? Ialah okey, percaya bahawa Rasul ialah seorang lelaki yang mulia. Okey, lepas tu potong. Siapa dia? Okey, yang pertama, jawapan dia apa? Kalau nak hafal pengertian, ingat. Okey, siapa? Siapa ya? Siapa? Yang pertama dia kata, apakah pengertian beriman kepada Rasul? Kita ingat yang pertama, siapa? Siapa? Seorang lelaki ke perempuan? Jadi seorang Nabi, Rasul ialah seorang lelaki yang mulia. Okey, itu nombor satu. Ingat ya? Okey. Seterusnya, yang diutus oleh Allah. Okey, yang kedua, poin yang kedua, kan tadi siapakah Rasul? Yang ni dan dan diutus oleh siapa, kan? Yang kedua, siapa yang diutus ni apa? Diutus ni dihantar oleh siapa? Okay. Yang kedua, diutus oleh siapa, kan? Yang diutus oleh Allah. Okey, kita balik-balik. Kalau ada soalan, apakah pengertian beriman kepada Rasul? Kita tahu beriman ni maksud apa? Kita percaya. Beriman tu apa? Percaya. Okey, percaya bahawa Rasul ialah seorang apa? Lelaki ke perempuan? Lelaki yang mulia. Yang pertama. Yang kedua, diutus oleh siapa? Yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betul ya? Yang kedua. Okey. Sekarang ni kita pergi ke yang ketiga. Okey, apa? Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Untuk siapa? Untuk menyampaikan apa dia? Wahyu kepada siapa? Umat manusia dan jin. Boleh faham? Okay, jadi yang ketiga tu apa? Macam mana kita nak hafal yang ketiga? Okey, untuk menyampaikan, untuk siapa? Apakah tugas Nabi ni? Untuk menyampaikan apa? Wahyu kepada siapa? Okey, kita ingat untuk, kan? Untuk, kan? Apakah tugas Rasul? Untuk menyampaikan wahyu. Apakah contoh wahyu? Contoh wahyu adalah Al-Quran. Betul tak? Nabi Muhammad ni dikira sebagai Rasul tak? Ya, Rasul. Sebab apa? Dia menyampaikan wahyu. Jadi yang ketiga ni apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Untuk siapa? Manusia dan jin. Okey, boleh faham ya? Okey, itu adalah pengertian beriman kepada Rasul. Dan tadi berapa, kalau Ustaz ulang balik, rukun beriman ni ada rukun iman yang keempat, apa dia? Beriman kepada Rasul. Okey, boleh ya? Okey, kita next terus kepada muka surat 3. Okey, yang tengok bertawar ini, baca dan faham. Okey, baca dan faham. Apakah dia? Okey, dia kata apa? Pengertian beriman kepada Rasul ialah percaya. Ni jawapan dia, kan? Kalau ditanya apakah pengertian beriman, jawapannya kepada Rasul, jawapannya ialah percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki yang mulia, satu, dan yang diutus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Rasul ni untuk apa tugas dia? Untuk menyampaikan wahyu. Kepada siapa?
kepada umat manusia dan jin. Jadi dia ada 3. Yang pertama, okey, ingat yang pertama. Apakah pengertian beriman kepada Rasul? Percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki ke perempuan? Lelaki yang mulia. Apa yang kedua? Yang diutus oleh Allah. Ya, yang diutus oleh Allah, yang dihantar oleh Allah. Okey, apakah tugas dia? Untuk menyampaikan. Yang ketiga, untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada manusia dan jin. Okey, boleh hafal ya pengertian beriman kepada Rasul ni? Okey, kita tengok poin yang seterusnya, yang ini. Okey, sesiapa yang tidak beriman kepada Rasul adalah kafir. Ustaz nak kamu bulatkan perkataan ni. Kafir. Sesiapa yang tidak beriman, siapa yang tak mempercayai kepada Rasul adalah, apa hukum dia? Ni, kafir. Atau berdosa besar. Siapa tak percaya yang siapa yang tak percaya kepada Rasul, dia cakap apa? Contohnya, Rasul ni tak ada lah, apalah, kan? Boleh jatuh kafir hukumnya. Hati-hati ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ini. Okey, poin yang ini, pengutusan Rasulullah mesti diimani. Kita sama jugalah maksud dia. Pengutusan Rasulullah mesti diimani, mesti kita percaya. Itu je. Iman ni senang je kita nak ingat. Maksud dia percaya iman. Okey. Seterusnya yang ketiga, percaya kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Bulatkan kat 4 tu. Sebab apa? Kan soalan sama macam tadi kan, dia tanya rukun iman yang keempat, kan? Apa? Percaya kepada Rasul. Boleh? Percaya kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Okey. Seterusnya, okey, apakah dalil nakli? Okey, dia kata dalil nakli. Dalil nakli ni adalah biasanya melibatkan ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang ayat bukti. Dalil ni maksudnya bukti. Bukti ni biasa kita dapat dari mana? Daripada Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran lah, kan? Dalil berkaitan apa? Beriman kepada Rasul. Apakah dalil dia? Okey. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Okey, macam mana kita nak tahu ini dalil beriman kepada Rasul? Dia ada ni, amanar rasulu. Amanah ni maksud dia apa? Beriman. Amanah ni macam iman lah. Rasul lah. Itu cara kita, ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada apakah maksud dia. Maksudnya ialah Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Ni tak payah apalah sebab panjang kan. Ustaz bagi tahu apakah maksud dia dalil beriman kepada Rasul. Okey. Seterusnya kita balik kepada muka surat 4. Hukum tadi dah. Okey, kalau
Dia bertanyakan pasal apakah hukum beriman dengan Rasul. Jawapan dia apa? Wajib kita kena percaya bahawa uh, bahawa ada Rasul. Macam tu. Sebab apa? Tadi ada dikatakan dekat sini kan, yang warna biru ni, kamu tengok ni, apa? Sesiapa yang tidak Ustaz paling besar kan lagi. Sesiapa yang tidak beriman kepada Rasul adalah apa, warna biru bulat tu? Kafir. Itu jawapannya. Kalau tidak beriman. Okey. Okey, ada nak sikit ni lah, amalan kan yang Ustaz sebutkan pagi, mula-mula kelas tadi kan, banyakkan berselawat. Tengok, memperbanyakkan, apa yang dia kata ni, memperbanyakkan selawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Kan, syafaat ni apa? Syafaat ini adalah apa? Tengok, pertolongan. Apakah dia syafaat? Syafaat adalah pertolongan. Pertolongan masa bila ni? Masa ke akhirat nanti. Kita tak tahu ke akhirat nanti macam mana, kan? Mana tahu kita susah ke apa. Inilah sebab tu kita dekat dunia ni kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Apakah selawat dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam tu je. Itu selawat. Banyak-banyakkan selawat. Untuk mendapatkan syafaat, syafaat ni pertolongan, untuk kita dapat pertolongan daripada Rasulullah masa di akhirat. Okey, Okey. Ingat tadi. Okey, untuk pelajaran hari ini, kesimpulannya apa yang kita belajar berkaitan dengan beriman kepada Rasul ni, dia ada apa je tadi? Ada 3 kan? Okey, ni Ustaz recap balik Okey, yang pertama tadi apa? Pengertian. Apakah pengertian beriman kepada Rasul ni? Yang tadi yang kita hafal tadi apa? Mesti ada 3. Percaya bahawa Rasul ialah seorang lelaki yang mulia dan diutus oleh siapa? Diutus oleh Allah. Apa yang dia kena buat? Untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umat manusia dan jin. Itu hafalkan. Itu nombor. Itu dari segi pengertian. Okey. Seterusnya dari segi hukum. Apakah hukum beriman kepada Rasul? Jawapan dia apa? Wajib. Apakah hukum dia? Wajib. Ingat ya, kalau ada soalan, apakah hukum? Hukum-hukum ni biasa wajib, sunat, itulah. Tapi dari segi ni, apakah hukum mempercayai Rasul? Jawapannya ialah wajib kita percaya. Okey. Seterusnya, dalil beriman kepada Rasul. Yang ayat Al-Quran tadilah kena tengok balik Okey, jadi kita ada 3 tadi. Yang pertama apa? Tengok nombor 1 tu, pengertian. Nombor 2, hukum. Dan nombor 3, dalil beriman kepada Rasul. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ni banyak membantulah, membantu kamu dari segi mengulang kaji pelajaran ataupun kelas. Ustaz tak dapat nak minta maaf kalau ada segala kekurangan. Sekurang-kurangnya apa yang kamu belajar hari ni, dapatlah ilmu sikit ya. Okey, terima kasih anak-anak murid. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.